Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Saya Nur Husniati Sofiah binti Rusli, wartawan dari majalah Pendidik. Hari ini kita berada di Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SPM 2021 peringkat kebangsaan. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini para pelajar telah menerima keputusan SPM dengan jayanya. Hari ini saya akan menemu ramah salah seorang daripada pelajar cemerlang yang mewakili negeri Sarawak. Jadi hari ini saya akan menemu ramah salah seorang pelajar cemerlang daripada negeri Sarawak, iaitu Nur Alia Akilah binti Azhari, merupakan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kuching Sarawak. Assalamualaikum Alia. Assalam. Apa khabar Alia? Alhamdulillah, khabar baik. Bolehkah Alia kongsikan perasaan Alia ketika melihat keputusan SPM? Okey, pertama sekali saya ingin berterima kasihlah kepada pihak kerajaan dan kementerian kerana telah menjemput saya untuk menjadi sebagai salah seorang calon cemerlang untuk majlis anugerah ni. Okey, saya sangat tak menyangka saya dapat berdiri kat sini. Lepas tu perasaan saya bila dapat terima keputusan tu, saya berasa sangat gembira, terkejut lah. Saya tidak menyangka saya dapat keputusan seperti itu. Seterusnya saya juga berasa sangat bersyukur dan saya rasa sebab lah kerana usaha saya sepanjang, lebih lagi kita baru PKP kan, banyak rintangan yang telah berlaku, halangan yang menyebabkan saya susah lah. Jujur saya cakap, susah untuk saya fokus nak belajar. Tapi Alhamdulillah saya dapat menerima keputusan baik hasil daripada usaha saya. Bolehkah Alia kongsikan keputusan perusahaan Alia jika tidak keberatan? Alhamdulillah saya telah mendapat straight A dalam SPA baru-baru ini. Jadi Alia, bolehkah Alia kongsikan kepada kita apakah kunci kejayaan Alia ataupun apakah yang mendorong Alia sehingga sampai ke tahap ini? Antara kunci kejayaan saya sehingga saya mampu sampai ke tahap ini ialah saya seorang yang sangat menumpukan perhatian ketika berada dalam kelas. Maksudnya ketika cikgu mengajar, saya tidak bercakap lah, saya fokus 100% kepada guru yang tengah mengajar. Selain itu, saya juga mengelakkan diri saya untuk keluar ke kelas, contohnya pergi ke tandas. Macam kalau kita keluar kan, kita terlepas lah apa yang nak diajar cikgu tu kan. Okey, seterusnya saya mempunyai pegangan iaitu mewajibkan diri saya ketika habis kelas tu, saya wajib tanya dengan cikgu balik apa yang saya tak faham. Dengan cara tersebut, saya boleh lebih memahami lah apa yang dibelajar sebentar tadi. Seterusnya, dorongan terbesar saya untuk cemerlang adalah diri saya sendiri, iaitu tetap berusaha dan tidak berputus asa lah dalam pembelajaran. Kalau kita tak ada usaha kan, macam mana kita nak berjaya kan? Selain itu, saya juga mencari golongan circle kawan yang rajin belajar. Kalau saya nak cari kawan yang suka bermain, suka berborak dalam kelas, macam mana saya nak dapat keputusan cemerlang? Macam mana saya nak fokus pada cikgu yang mengajar kan? Susah lah saya nak faham apa yang cikgu nak ajar. Jadi saya ambil pendekatan nak lebih merapatkan diri kepada mereka yang rajin belajar, rajin bertanya kepada cikgu kan. Itu adalah salah satu dorongan saya lah. Di samping itu, saya juga mendapat sokongan daripada ibu bapa sendiri, iaitu ibu bapa saya sentiasa memberi nasihat dan dorongan kepada saya. Contoh, janganlah give up belajar, usaha. Selagi kita tak usaha, kita tak tahu kan. Itulah antara yang menjadi pendorong pada saya untuk menjadi lebih berjaya. Jadi seperti yang kita ketahui, antara rahsia kecemerlangan Alia adalah daripada diri sendiri dan usaha di atas kaki sendiri. Alia terus konsisten dan fokus untuk belajar. Seperti kita ketahui, kita telah melalui fasa-fasa pandemik di mana kita tidak boleh ke sekolah dan belajar secara bersemuka. Boleh Alia kongsikan? Okey, bagaimana saya mengatasi halangan tersebut? Okey, seperti kita tahu, PKP yang telah terjadi baru-baru ini sebab banyak telah memberi impak lah kepada murid-murid
terutamanya kepada kami, murid persediaan SPM. Halangan tersebut telah memberikan tekanan dan kecelaruan untuk kami untuk dalam pembelajaran lah. Contohnya pada PKP itu kita telah mengubah strategi pembelajaran kan. Kita tak dapat nak bersemuka, jadi kita ubah strategi dengan belajar secara online. Okey, antara impak positif, saya dapat mempelajari kaedah baru lah dalam pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom dan banyak lagi. Antara impak negatifnya ialah sukar untuk saya memberi fokus ketika belajar lah. Macam waktu belajar tu mak panggil lah, ayah panggil lah kan. Okey, cara saya untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menyediakan jadual saya sendiri. Maksudnya saya mempunyai jadual belajar lah. Saya setiap hari tu macam Isnin belajar BM, Selasa belajar BI, macam tu lah. Selain itu, di samping mempunyai jadual, saya ketika belajar tu saya mesti mendapatkan tempat yang kondusif untuk belajar. Kalau kita tak selesa nak belajar, macam mana kita nak fokus kan dengan cikgu yang mengajar. Jadi saya mengambil tindakan dengan menyediakan tempat belajar saya sendiri, iaitu di bilik saya ada sudut belajar saya sendiri. Meja tu, nak bagi comel lah sikit tempat tu kan. Selain itu, saya juga menjaga pemakanan saya sepanjang dalam PKP lah. Seperti kita tahu COVID kan, kalau kita tak jaga kesihatan kita sewaktu musim COVID tu, kalau kita sakit, lemah, macam mana kita nak terus belajar. So saya sangat menjaga pemakanan saya ketika musim COVID tu. Okay, Alia, apakah perancangan Alia atau apakah nasihat Alia kepada calon-calon SPM yang akan menduduki SPM untuk masa yang akan datang? Okey, perancangan saya selepas SPM ni kan, saya berhasrat untuk melanjutkan pelajaran saya ke Institut Pendidikan Guru IPG, kerana saya merasakan saya sangat cinta terhadap ilmu. Saya tak nak tinggalkan kan. Dan saya tahu IPG ni menjamin pekerjaan kita pada masa akan datang, iaitu menjadi sebagai seorang guru. Okey, nasihat saya untuk calon SPM yang akan datang di luar sana, kita hendaklah tetap berusaha untuk mengecapi sesuatu kejayaan. Jikalau tidak ada usaha, tidak adalah kemanisannya di perakhiran. Okey, dan janganlah kita lupa akan Tuhan ketika belajar. Sebab kalau kita lupa Tuhan dan belajar, setiap ilmu yang kita belajar tidak akan diberkati lah. Alia, terima kasih untuk perkongsian Alia. Terima kasih. Jadi, berdasarkan daripada tumbuhan dan pandangan daripada saudari Alia, beliau menyatakan bahawa antara punca kejayaan beliau adalah dorongan daripada diri sendiri, iaitu usaha dengan bersungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan, terutamanya berada di fasa pandemik pada ketika itu. Selain itu, Alia juga menyatakan bahawa antara punca kejayaan dia adalah berdasarkan doa daripada kedua ibu bapanya dan tidak melupakan Tuhan. Seterusnya, saya akan menemu ramah pelajar semula yang kedua, iaitu Nur Fazlin Nadiah binti Khalid, yang merupakan wakil dari Negeri Terengganu dan merupakan alumni dari Maktab Rendah Sains Mara, Kuala Berang, Terengganu. Assalamualaikum Fazlin. Waalaikumsalam. Apa khabar Fazlin? Alhamdulillah, sihat saja saya. Okey, bolehkah saya tanya beberapa soalan? Boleh? Okey, soalan pertama. Apakah perasaan Fazlin selepas melihat keputusan SPM yang diumumkan baru-baru ini? Perasaan saya yang pertama, pada mulanya saya rasa takut sebab saya rasa macam saya tak pasti akan mencapai cita-cita saya ni untuk dapat straight A. Tapi bila saya lihat je keputusan tersebut, hati saya berasa gembira dan sampai saya menangis melihat keputusan tersebut. Saya juga kongsi kegembiraan saya ini bersama keluarga saya dan guru saya juga. Maknanya bukan saya sajalah yang merasa gembira, ahli keluarga saya turut menumpang kegembiraan saya, dan saya rasa bangga kerana dapat
dapat memperkenalkan sekolah saya sebab saya mewakili Negeri Terengganu sebagai pelajar cemerlang SPM tahun 2021. Terusnya, boleh Adik Fazlin kongsikan apakah kunci kejayaan Fazlin sehingga dapat mencapai kejayaan pada hari ini? Kunci pertama saya adalah saya macam pagi-pagi saya akan buat solat tahajud. Tapi ada juga kadang-kadang saya tertinggal sikit, tapi kebanyakan buat, dan juga saya buat solat sunat duha. Selain itu, saya juga fokus 100% dalam kelas masa guru mengajar. Maknanya katanya masa guru mengajar, saya akan tanyakan soalan jika saya tidak faham, dan saya juga akan tanya soalan kalau saya ingin menambahkan ilmu saya lagi. Macam saya tanya soalan luar daripada kotak berkaitan tajuk tersebut. Selain itu juga, saya akan keluar ke tandas apabila saya betul-betul hendak membuang air besar atau air kecil saja. Saya tidak akan keluar ke kelas kalau saya saja untuk ambil angin. Sebab bila saya keluar dari kelas, apa yang diajar oleh guru di hadapan saya akan tak dapat. Selain itu juga, saya juga membuat latihan tambahan. Seperti sedia maklum, setiap guru akan memberikan kerja sekolah kepada murid-murid mereka. Tapi saya ingin membuat kerja yang lebih. Saya akan membeli buku latihan sendiri dan akan mencari nota-nota dalam internet, dan saya akan membuat latihan sendiri. Dan selain itu, saya bukan sahaja membuat nota dan membuat latihan tambahan. Latihan yang saya buat itu, saya akan hantar kepada guru saya supaya dia dapat cek sama ada latihan saya buat itu betul atau salah. Jika salah, saya akan menanyakan kepada guru saya apakah jawapan yang betul, dan saya juga akan mendapat ilmu yang baru. Selain itu juga, saya sentiasa menggunakan masa yang ada untuk study dan membuat kerja-kerja sekolah. Memang betul orang kata kalau kita study je 24 jam kita akan stres. Ya, betul. Tapi saya pandai menguruskan masa tersebut. Macam dari pagi sampai petang kita dah belajar. Macam waktu pukul 5 hingga pukul 6 tu kita keluar lari dah. Sambil ambil riadah, contohlah kita jogging. Sambil jogging kita ingat balik, recap apa yang guru kita ajar masa dalam kelas tadi. Okey, tadi dalam kelas kita belajar tentang cara-cara menjawab karangan atau menulis karangan ataupun tips-tips. Dalam masa yang sama kita pergi jogging dengan kawan kita kan. Kita bercakap dengan kawan kita apa yang dia ajar guru tadi. Dan bukan kita saja yang dapat ilmu tu, tapi kawan kita pun akan dapat bersama. Selain itu juga, yang ini satu lagi, waktu rehat, saya menggunakan waktu rehat saya sekejap saja untuk makan, dan seterusnya saya akan berjumpa dengan guru. Kebanyakan kawan-kawan saya juga mengamalkan amalan ini pada waktu rehat. Mereka akan pergi ke bilik guru, mereka akan menanyakan soalan pada guru. Mana kata setiap hari akan ada satu soalan yang kami akan tanya pada guru kami pada waktu rehat. Guru kami sangat bagus kerana mereka memberi layanan yang baik pada anak-anak murid mereka. Mereka sanggup tidak pergi rehat juga kerana melayani anak-anak kami bertanya pelbagai soalan, dan mereka juga memberi pelbagai jawapan, dan kami rasa jawapan itu sangat menarik. Okey, boleh tak kalau tak keberatan Adik Fazlin kongsikan berapakah A yang dapat? Alhamdulillah, saya bersyukur dengan keputusan yang saya dapat straight A dalam pemeriksaan SPM pada tahun ini. Saya bersyukur dengan keputusan ini dan dengan segala usaha yang saya lakukan. Seterusnya, saya menanyakan kepada Adik Fazlin, bagaimanakah Adik Fazlin terus fokus dan konsisten dalam belajar, sedangkan kita tahu pada beberapa bulan lalu kita telah menghadapi fasa-fasa kesukaran, iaitu fasa pandemik di mana kita tidak boleh keluar ke mana-mana, termasuklah kita tidak boleh ke sekolah dan pelajaran tidak dilakukan secara bersemuka. Secara jujurnya pada awal pandemik saya rasa sangat stres. Sebab apa? Kita belajar menggunakan atas tanyang. Sebab apa? Sebelum ni kita memang belajar secara bersemuka dan kita akan nampak muka guru kita, dan guru kita menggunakan gaya tangan dan body language mereka lah untuk mengajar murid-muridnya supaya tertarik dalam kelas. Apabila adanya pandemik COVID-19 ni dan semua pelajar hendak kena belajar secara online, ianya menyukarkan. Jadi saya rasa stres. Sebab apa? Kadang-kadang line dekat rumah saya tu okey dan kadang-kadang tak. Ada setengah tu guru saya tengah mengajar menggunakan Google Meet, saya hanya mendengar suara sahaja.
tidak dapat tengok muka dia dan slide yang cikgu saya bagi. Dan yang ini menyesalkan saya, dan saya juga telah mengadu kepada ibu bapa saya tentang hal ini dan juga cikgu saya. Dan cikgu saya, apabila kedua ibu bapa saya dan guru saya memberi sokongan dan dorongan, saya rasa beban pada diri saya terkurang sikit sebab ada orang yang selalu sokong saya dari belakang. Sebagai macam guru saya, dia tahu yang lain dekat rumah saya ni lambat sikit, dan sebagai keutamaannya guru saya akan bagi nota awal kepada saya, bukan saya kepada semua pelajar. Maknanya bila cikgu bagi nota awal, kita boleh study dulu dan kita boleh tahu okey, esok hari guru nak ajar subjek apa dan tajuk apa, dan kita boleh belajar dahulu. Dan esok kan kita masuk kelas, okey, kalau lain okey, kita boleh fokus macam biasa. Cumanya mata kita akan mudah sakit lah sebab cahaya daripada komputer. Tapi tak apa, kita kena teruskan semangat sebab ada orang, kedua ibu kita, keluarga dan cikgu terus sokong kita. Selain itu, lepas saja habis kelas, recording yang guru record tu dia akan bagi kepada pelajar. Daripada situ, daripada recording tu saya akan belajar balik pada waktu malam dan recap balik apa yang guru ajar. Okey, bila belajar online ni, kita nak fokus dan konsisten, kena ada tempat yang kondusif. Makna kata penyukan bilik, sekurang-kurangnya ada kipas lah. Kalau ada aircon lagi sedap untuk sejukkan badan. Kalau ada kipas pun dah okey. Kita kena ada sekurangnya komputer riba ataupun telefon dan internet yang pencapaian internet yang tinggi lah. Bila keadaan kondusif, macam kita selesa belajar di situ, dan dia akan menarik minat kita untuk terus belajar dan tidak give up. Selain itu juga, untuk konsisten dalam pembelajaran semasa COVID, yelah COVID tu satu penyakit yang berbahaya. Kita pun rasa takut. Sebab apa? Sebab COVID ni setiap hari kes meningkat, ada yang mati. Kadang-kadang yang mati tu daripada orang terdekat kita, jiran sebelah rumah, kampung sebelah. Kita pun rasa macam takut. Dalam masa yang sama tu, apabila saya rasa takut, saya akan menjaga kesihatan diri saya sendiri. Macam makan vitamin C untuk kuatkan imunasi badan kita. Dan masa yang sama, minum air masak yang banyak. Lepas tu, bila keluar pada bila berkeperluan saja, macam nak membeli barang dapur. Bila tak ada keperluan, jangan sekali keluar. Saya mengamalkan perkara tersebut, dan bila keluar, biasanya saya akan pergi ke kedai untuk membeli barang dapur lah pada mak saya, sebab mak saya tak pandai bawa kenderaan kan. Lepas tu saya akan pakai penutup muka 2 layer, macam double protection lah kepada saya, dan juga mengamalkan jarak sosial serta sanitize tangan saya dengan sanitizer agar diri saya selamat lah. Alhamdulillah, semasa PKP SPM saya tidak mengalami sakit-sakit seperti COVID ataupun batuk-batuk sesama. Alhamdulillah saya sihat dan dapat fokus dalam kelas, serta juga fokus saya dalam kelas ni meningkat apabila guru saya sentiasa bertanya khabar kepada saya dan ahli kelas menggunakan guru WhatsApp. Contohlah, setiap hari itu sebelum kelas ataupun selepas kelas, guru saya akan WhatsApp dalam kelas, okey, hari ni kelas okey ke tak? Bila macam guru ni caring terhadap budak-budak, jadi macam semangat budak-budak untuk belajar walaupun sukar untuk belajar online akan meningkat. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, seterusnya untuk yang terakhir, bolehkah adik Fazli kongsikan apakah perancangan adik Fazli pada masa depan, dan apakah nasihat adik Fazli untuk calon-calon SPM yang akan datang, yang akan menempuh ujian-ujian yang mendatang? Okey, perancangan saya ingin menjadi seorang guru. Jadi perancangan saya ingin memasuki IPG, iaitu Institut Pendidikan Guru. InsyaAllah saya harap ujian saya, iaitu ujian UKCG dan ujian interview saya, temuduga saya berjalan lancar, dan insyaAllah rezeki ada milik saya. Kenapa saya memilih untuk memasuki Institut Pendidikan Guru? Kerana saya rasa bangga dengan guru saya, sebab guru saya daripada tadika sampailah saya habis sekolah tingkatan 5. Saya bangga dengan mereka sebab mereka dapat mendidik saya sehinggalah saya jadi hari ini, iaitu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM 2021. Dan saya pun macam minat untuk mendidik kanak-kanak dan murid-murid yang lain agar saya dapat melahirkan pendidik yang akan datang juga sebagai generasi yang baru, dan dapat melahirkan
guru-guru yang berkualiti. InsyaAllah saya harapnya saya terpilihlah sebagai pelajar ataupun Institut Pendidikan Guru. Seterusnya, saranan saya kepada pelajar SPM yang akan datang. Okay, yang pertama, nasihat saya, awak semua kena sentiasa ingat Allah. Tak semestinya kita solat, tapi kita kena amalkan benda yang baik lagi, macam tambah lagi kebaikan kita, macam solat sunat, sentiasa berdoa. Ada orang kata kalau hujan membawa rahmat. Okay, waktu-waktu hujan tu bolehlah kita berdoa pada yang sesama. Ini yang penting, hormat guru. Walaupun sejedik mana pun kita, kalau kita tak hormat guru, ilmu yang kita dapat tu tak berkat. Contohlah, kita ni sebab ada kisah lah, daripada satu kisah ni, dia seorang yang cerdik pada awalnya, tapi ke belakang-belakang tu dia ada biadab terhadap guru dan tidak memaafkan guru mereka, dan membuatkan guru mereka tersinggung. Sampai satu saat guru-guru terkejut melihat ketua SPM ini tidak cemerlang, tidak mendapat straight A. Macam dia tu merupakan murid yang terbaik dan guru sangkakan dapat straight A. Okay, daripada sini adik-adik semua kena pastikan hubungan adik-adik dengan guru tu sentiasa akrab dan jaga tingkah laku dengan guru, percakapan. Kalau rasa macam contohlah hari ini kita guru majak masuk dalam kelas kan mengajar, kita kan kena sentiasa cikgu saya minta maaf kalau ada salah silap, walaupun kita rasa kita tak ada salah, tapi sentiasa minta maaf. Selain itu juga, bukan dengan guru saja, kaki-kaki tangan di sekolah juga kita kena hormati. Mereka juga yang menjaga sistem-sistem di sekolah kita dan menjaga keberberadian kita, macam yuran sekolah kita, jaga cari kita pun senang kata orang sekeliling kita ni kita kena hormati. Apabila kita dapat result yang tinggi, kita jangan berbangga-bangga sebab tu bukan penentuan hidup kita lagi. Jadi seterusnya, adik-adik semua kena pastikan adik-adik semua siap fizikal dan mental, macam sentiasa bersedialah untuk menerima ilmu yang baru yang akan datang. Contohlah hari ini belajar topik lain, minggu depan belajar topik yang kita tak pernah belajar lagi, kita tak pernah tahu. Kita kena bersiap sedia dalam fizikal dan mental kita agar ilmu yang kita dapat tu ilmu yang kita dapat tu tersemak di dada kita dan dapat ingat bila-bila, sampai kita exam pun kita ingat, dan habis sekolah pun sampai tua kita ingat. Okay, selain itu adik-adik semua kena cinta dengan ilmu. Cinta dengan ilmu ni macam orang kata mudah, tapi sebenarnya ada susah dan ada senangnya juga. Cinta pada ilmu ni bukan setakat macam kita pernah baca buku 24 jam, sebab bukan macam tu. Cinta pada ilmu macam kita kena hormatlah dengan ilmu. Contohnya buku, janganlah kita letakkan di bawah kaki kita. Macam okay, subjek fizik ni susah lah, ambil buku lepo. Jangan sesekali membuat itu. Macam jaga tingkah laku update kita dengan guru, buku, ilmu. Sebab ilmu ni lah, kita kena jaga ilmu ni macam kita menjaga Al-Quran. Sebab ilmu ni ilmu kita yang kita dapat. Macam Al-Quran ni ilmu juga, tapi ilmu untuk akhirat dan di dunia juga. Sekata itu saja daripada saya. Terima kasih Adik Fazli atas perkongsian yang menarik. Berdasarkan perkongsian daripada Adik Fazli tadi, kita dapat menyimpulkan bahawa asbab-asbab kejayaan seseorang itu bergantung pada hubungan mereka dengan orang sekeliling dan juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita ketahui, kita perlu menjaga hubungan dengan guru bapa kita, pihak sekolah, kawan-kawan dan juga dengan persekitaran, kerana setiap kejayaan yang kita kecapi hari ini adalah tidak semestinya daripada usaha kita sendiri, bahkan juga mungkin daripada doa-doa daripada orang sekeliling kita yang kita tidak ketahui, yang mendoakan kita secara rahsia ataupun terang-terangan. Dan juga seperti kita ketahui, doa ibu bapa adalah doa yang paling mujarab. Seterusnya, daripada kesimpulan Adik Fazli tadi, kita perlulah menghormati ilmu, kerana ilmu itu sesuatu yang mulia dan perlu diangkat, kerana tidak berguna seseorang itu berilmu tapi tidak beradab. Jadi selain itu, pelajar ataupun penuntut ilmu perlulah menghormati guru dan beradab dengan pemberi ilmu, kerana tanpa guru
tidak adalah ilmu untuk pelajar-pelajar. Jadinya dengan cara menghormati ilmu kita akan menjadi berkat, dan doa guru pun terus mendoakan pelajar-pelajar supaya berjaya di dunia dan di akhirat. Seterusnya, terima kasih kepada saudari Fazlin dan saudari Alia kerana sudi berkongsi tips-tips dan kunci kejayaan yang telah mereka harungi untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Sebelum kita berakhir, kesimpulan yang dapat diberikan ialah pendidikan amat penting untuk negara, kerana sesuai dengan falsafah pendidikan negara yang menyatakan bahawa setiap rakyat di negara perlu dan berhak untuk mendapat pendidikan. Seperti kita ketahui, hanya dengan pendidikan dapat mengubah masyarakat dan membangunkan ketamadunan sesuatu negara. Selain itu, melalui pendidikan kita dapat membangunkan negara dan menjadikan negara kita sebagai negara yang berilmu, berinovasi dan mempunyai daya saing, seterusnya dapat memajukan negara sehingga ke peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih.